Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, di tangan saya ini sebuah kumpulan pantun berjudul Bumi Dipijak, Langit Dijunjung. Hasil karya sahabat saya sendiri, Cikgu Ahmad Sarju dari Selangor. Membaca judul ini pun, saya kira saudara-saudara faham maksud, makna di sebalik bumi dipijak, langit dijunjung. Itu juga asal daripada pepatah ataupun peribahasa Melayu. Cikgu Ahmad Sarju dari segi usia dia agak sedikit dahulu daripada saya. Tapi sebagai kenalan yang sudah begitu lama, beliau ini berkarya, kalau tidak silap saya, kerana beliau seorang guru sejak tahun 50-an lagi. Maknanya waktu 50-an, saya masih kanak-kanak di sekolah rendah. Sekolah menengah saya pun selepas 60-an. Dan kami sering berjumpa dalam acara-acara sastra. Sama ada pada seminar, persidangan, bahasa sastra budaya, ataupun pada hari-hari puisi nasional, anjuran Gapena. Buku beliau ini ada mengandungi 103 tema-tema tentang bumi dipijak, langit dijunjung. Dengan sendirinya, saudara tahu bahawa tentu sekali mengandungi unsur-unsur patriotisme, unsur-unsur kenegaraan. Kerana peribahasa inilah yang menegakkan kita sebagai warga, sebagai rakyat bagi sesebuah negara. Saudara-saudari sekalian, pantun adalah satu daripada jenius Melayu yang sangat penting dan sangat utama. Kita tahu bagaimana pantun itu dikarang. Ada pembayang, ada maksud. Pembayang itu mengambil segala hubungan kita antara manusia dengan alam, flora, fauna, ataupun hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Kerana bangsa Melayu itu adalah bangsa beragama Islam. Tidak ada bangsa lain dalam dunia ini yang dikatakan sebagai satu bangsa dan bangsa itu beragama yang satu. Kalau kita lihat bangsa-bangsa lain, hatta bangsa Arab sekalipun, mereka ada yang Islam, mereka juga ada yang Kristian, dan mereka juga ada yang Yahudi. Tapi kalau kita sebut Melayu, Melayu itu adalah Islam, Islam itu Melayu. Itu untuk Nusantara, untuk dunia Melayu, Kepulauan Melayu. Jadi pantun ini adalah warisan puisi tradisi, tapi masih kekal sampai hari ini. Dikarang, diungkapkan. Malahan kalau kita lihat bagaimana pantun itu berada dalam bidang seni yang lain. Ambil saja dalam seni persembahan. Bagaimana pantun itu kekal dalam DK Barat, di Kelantan ataupun di Terengganu. Kemudian pantun dalam Boria, di kawasan utara, khususnya di Pulau Pinang. Pantun itu dalam Ghazal, di Johor, ataupun dalam Dondang Sayap, ataupun pantun dalam Bermukun, di Sarawak. Diiringi dengan muzik bermukun, dan ada cara permainan muzik, kerana kita itu beragama Islam. Saya pernah beberapa kali, waktu bertugas sebagai Ketua Pengarah Kebudayaan, ataupun sesudah itu Ketua Pengarah Dewan Bahasa, apabila berada di Sarawak, menghadiri majlis-majlis yang diadakan persembahan bermukun. Ada tata cara, ada adabnya. Apabila bermukun itu, ada muzik dimainkan oleh wanita, tapi ada adab. Ada kata hijab antara sebelah sana oleh wanita bermain alat muzik gendang ataupun biola, ataupun di sebelah sini ialah tari bermukun itu, seni tari bermukun itu. Sama ada, biasanya oleh lelaki, yang dia perempuan tidak ditontonkan, yang saya tahu. Jadi begitu juga dalam pantun-pantun lama Melayu. Temanya pelbagai. Sama ada pantun kanak-kanak, pantun remaja, pantun kasih sayang, pantun keluarga, apa pantun kenegaraan ini. Jadi saya nak mengambil satu contoh lah. Kalau kita mengambil tentang yang ditulis Cikgu Ahmad Sarju ini, saya sebut tadi, kita ni ambil flora. Jadi maknanya kalau kita belajar pantun atau baca pantun, pantun itu adalah minda Melayu.
Apabila kita katakan yang umum biasa yang lazim disebut pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh bayar, hutang budi dibawa mati. Seorang guru yang baik, pernah saya kata dalam syarat saya, harus menerangkan makna falsafah di sebalik rangkap-rangkap ungkapan pantun itu. Kenapa pisang emas? Kerana di alam Melayu, di dunia Melayu, baik di Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei, di mana pun, pisang banyak jenis. Ada berpuluh-puluh jenis pisang. Pisang yang kita boleh makan terus, pasti salah masak, seperti pisang restali, pisang emas, ataupun pisang jelai, berangan itu, ataupun pisang bol. Itulah beberapa pisang. Ada pisang yang kita hanya boleh makan selepas dibuat kuih, termasuk pisang ke batu atau pisang raja, selepas kita buat bubuk atau pengat untuk makan dengan benda lain lagi. Dibawa belayar. Perkataan belayar itu patut kita dapat menerang pada guru bahawa kawasan kita inilah laut dan pulau. Itu belayar, kepulauan Melayu. Mungkin tidak ada, oleh kerana memang tidak ada pantun di kawasan tengah Asia, di Azerbaijan, di Uzbekistan, Kazakhstan, semua tak ada. Jadi tidak ada lah perkataan belayar. Kalau mereka ada pantun pun sekali, sebab mereka pun darat, tanah daratan yang luas, saujana. Tapi kita pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti. Kenapa pisang emas? Kita juga harus tahu. Kata kawan-kawan saya yang faham tentang kesihatan, kerana pisang emas ni melepaskan mabuk laut, pisang emas. Dan pisang ini juga masak dia, tidak masak satu tandan dah. Dia masak dari sikat ke sikat. Antara sikat pula berapa biji lebih awal. Jadi untuk perjalanan, untuk pelayaran, memang boleh menjadi bekal. Masak sebiji atas peti. Peti kita dah ada. Hutang emas boleh bayar, itu benar. Hutang budi dibawa mati. Kebajikan kita, amal jariah kita dibawa mati. Dan itu juga. Kalau kita lihat, 3 perkara yang kita harus mendapat faedahnya ialah anak yang soleh yang mendoakan kita apabila kita telah tiada. Apabila kita sudah ada di alam barzah, misalnya. Kemudian satu lagi iaitu ilmu yang dimanfaatkan, dan juga ialah budi. Budi ini amal jariah kita. Itu yang dikira. Mana bagaimana kaitannya Melayu dengan Islam, alam dengan Melayu. Begitu juga hal perkara yang lain tentang haiwan, binatang, tentang burung, kelidi, tentang harimau, tentang hutan belantara, laut. Kerana kita ni ialah negara pulau, negara laut. Kecuali tanah semenanjung Melayu itu, sehingga ke selatan Thai, Kemboja ataupun Champa dahulu kala, itu ada buminya. Ada tidak laut dan pulau. Seluruh Indonesia, seluruh Filipina adalah di kepulauan. Jadi ilmu tentang Melayu, minda Melayu itu tercena dalam pantun. Itu hebatnya pantun. Walaupun ada orang lain meniru dan menamakan bukan pantun lagi, pantun misalnya di Perancis ataupun haiku di Jepun, dia tidak sama. Sama. Kita ada 4. 2 pembayang, 2 maksud. Cara teknisnya, bagaimana tiap-tiap baris bait itu, bait pertama sebagai dan kedua sebagai pembayang, sebagai maksud, kita dapat tahu. Di antara pembayang 1 sampai 2, tidaklah ada kaitan. Misalnya kalau kita kata 2-3 kucing berlari, mana nak sama sekucing belang. Ini itu pun kucing, ini kucing. Dia tak boleh kata 2-3 kucing berimau, 2-3 kucing berlari, gajah dan harimau sedang bertendangan. Misalnya tak kena gitu. Jadi ada ilmu yang sangat dalam. Itu saya kata ada genius Melayu. Kemudian di dalam itu juga mendidik, beri jiwa, patriotisme tadi, kenegaraan, kesayangan kepada keluarga, amal jariah, semuanya ada. Itu kehebatan yang tidak harus kita tinggalkan. Ini selain pada teks-teks. Kalau kita lihat dalam teks klasik karya agung kita, antara salah satu lagi genius Melayu ialah katalah Hikayat Antuah ataupun sejarah Melayu itu sendiri. Sejarah Melayu kan pantun. Jadi kalau buku ini dapat dibeli, dibaca dalam kelas, pada saya lah, oleh kerana sekarang ni COVID dan sebagainya, ibu bapa boleh beli dan biar anak-anak membaca dan mengajar. Malahan yang bahasa ada pustaka telah menerbitkan kurik undi. Dan kita lihat Yayasan Karya juga telah terbitkan. Pantun sudah dibuat koleksi daripada ribu-ribu pantun. Sudah ada di situ berapa ribu yang ada dalam kurik undi, dan berapa ribu juga ada yang diusahakan oleh Yayasan Karya. Jadi kita lihat ini jangan kita tinggalkan sebagai khazanah bangsa kita. Sebelum datangnya sajak, sebelum datang puisi moden, pantun, syair, seloka, peribahasa, gurindam, kita lihat itulah warisan tradisi kita.
sebut puisi tradisional. Tapi dia tidak tradisional semata-mata atau terkebelakang di segi pemikiran, di segi minda, falsafah Melayu, tidak. Sampai sekarang pun kita boleh baca, sampai sekarang pun kita boleh rujuk, sampai sekarang pun kita boleh fahami. Jadi elok sangatlah. Cuba dapatkan bumi dipijak, langit dijunjung daripada warna cawangan Dewan Bahasa. Ini saya kira akan diada. Ini baru terbit diada oleh Dewan Bahasa. Satu teks untuk khazanah ataupun untuk kutub khanah di rumah kita. Elok di rumah keluarga, biarlah ada 1-2 almari buku untuk anak-anak kita merujuk, membaca, dan kita sendiri pun kalau buku itu berhubung dengan buku ilmu dan pemikiran. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.